لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. الحمد لله. Pertamanya kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan pertemuan yang masih dikurniakan oleh Allah kepada kita sekalian pada saat seberkat ini. Moga-moga Allah akan sentiasa membimbing perasaan dan hati dan serta jiwa kita sentiasa berusaha sedapat mungkin menempah keridaan Allah, rahmatnya dunia sampai akhirat. Kasih fadilan Imam Mursyid As-Saf Pentadbir Surau Fadilah Ustaz Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita masih lagi melihat tajuk ataupun sub tajuk mengenai pemisah, batas pemisah di antara Islam dan kufur. Dan kita telah sebut dalam pertemuan yang lalu bahawa meskipun kadang-kadang manusia merasakan dia beriman, dia Islam, namun kesilapan perhitungan dalam kehidupannya menyebabkan keislamannya, keimanannya itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah pernah menyebut di antara perkara yang akan menyebabkan tergoliknya manusia ke dalam kekufuran, sebagaimana disebut dalam surah At-Taubah 65-66 gitu. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tazirun qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, apakah Allah? Apakah Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya, yang nak kamu perolok-olokkan, yang nak kamu permain-mainkan? Tak payahlah kamu, kata Allah, cuba mencari alasan, mencari keuzuran di atas perbuatan kamu yang mempermain-mainkan Allah, mempermain-mainkan ayat-ayatnya serta Rasulnya. Tak payahlah kamu cuba nak cari alasan, keuzuran, gitu begini. Sebab kata Allah, sungguh kamu telah kufur setelah beriman. Tuan sekalian, tiga perkara ini. Mengolok-olokkan Allah, ayat-ayatnya, titah perintahnya, Rasulnya. Nah, kalau kita lihat ketiga-tiga perkara ni, memang ramai manusia buat. Mengolok-olokkan Allah maknanya apa? Macam Allah tak tahu. Macam Allah tak tahu apa yang kita buat. Macam Allah tak tahu apa yang semat di hati kita. Sedangkan Allah mengetahui yang gaib dan yang nyata di langit dan di bumi, kata Allah. Dan kata-kata yang dicetuskan memang membuktikan bahawa itulah yang berlaku. Meremehkan Allah. Bahkan kadang-kadang tak teragak-agak mengatakan dengan kata-kata yang cukup hebat, kita ada acuan kita sendiri. Main. Hamba Allah yang berdiri atas muka bumi Allah, menggunakan seluruh harta Allah, tiba-tiba tergamak mengatakan, kita ada acuan kita sendiri. Maknanya apa? Kami tak perlu kepada acuan Allah. Sedangkan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, sibghatullah, acuan Allah. Faman ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu 'abidun. Siapakah yang lebih baik acuannya? Sistemnya, dasarnya itu acuan. Selain daripada Allah. Dan kepadanya lah kita semua beribadah, yakni mentaati matuhi.
Kita perhatikan kadang-kadang kata-kata manusia ni banyak yang bawa kepada kekufuran. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Taubah tadi. Sebab itulah bukan mustahil mereka yang beriman Islam kembali kufur kepada Allah SWT. Sebab nasnya ada. Ayat-ayat Allah. Selepas Allah, ayat-ayat Allah bukan main-main. Nampak macam nak buat, tapi tak nak buat. Nampak macam buat, tapi tak buat. Yang banyaknya buat-buat macam buat, tapi tak buat juga. Hukum Allah, standard Indonesia ni diseminarkan. Dibengkelkan. Dibincangkan. Bukan untuk dilaksanakan. Dah bertahun kan? Dah bertahun-tahun begitulah keadaannya. Kemudian datanglah ungkapan yang paling menarik. Kami minta maaf. Gitu kan? Kami minta maaf di atas kesalahan lalu kami. Janganlah hukum kami. Kesian juga dengar tu. Macam salah tu macam kata orang ambil buah pelam je bunyi dia kan. Kalau salah tak ambil buah pelam boleh maaf. Ini bukan ambil buah pelam ni. Kesalahan kita terhadap Islam bukan buah pelam. Yang masih tak kita buat sampai saat ini. Lepas tu kita minta maaf. Saya teringat firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengenai Fir'aun. Dia Fir'aun ni sepanjang zaman sama je. Cuma orangnya lain kan. Allah menyebut antara lain. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa nada Fir'aun fi qaumih. Qala ya qaum. Alaysa li mulku Misra wa hadhihi anharu tajri min tahti afala tubsirun. Am ana khairun min hadha alladhi huwa muhin wa la yakadu yubin. فلولا ألقي عليه أصورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستحف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Surah Zuhruf. Allah menceritakan pada satu hari setelah Fir'aun kalah dengan Musa. Dan berjanji untuk mengikut petunjuk. Tiba-tiba dia bimbang. Dia bimbang takut-takut dia dikalahkan. Lalu dia menghimpunkan pengikut-pengikut dia. Dia mengadakan perhimpunan besar-besaran, menghimpunkan pengikut dia dan menyeru pengikut dia. Wa nada Fir'aun. Allah kata Fir'aun menghimpunkan pengikutnya, bangsanya. Kemudian berkata kepada bangsa dia, ya qaum, wahai bangsaku, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Apakah kamu tak nampak bahawa aku yang berkuasa di Mesir ini? Dan sungai-sungai di Mesir mengalir di bawah tapak kaki aku. Dah kalau begitu kata Fir'aun, am ana khair. Apakah aku yang baik atau Musa ni? Yang tak buat apa-apa pun. Hatta dia tak dapat menjelaskan perkataannya sendiri. Apakah dia baik atau aku? Dan kalau Musa rasa dia nak challenge aku, nak lawan aku nak tanya yang korang, mana harta Musa? Mana emas perak dia? Siapa yang mengiringi Musa? Siapa yang bersama dengan Musa? Korang tengok, berapa ketui sangat? Lalu kata Allah, fastakhaffa qaumahu fa'ata'u. Langkah Fir'aun, strategi Fir'aun, menakut-nakutkan, mengancam-ancam bangsanya, kaumnya. Nampak gayanya makan. Lalu kata dia Allah sendiri, fa'ata'u. Mereka terus menyokong Fir'aun. Tuan-tuan sekalian, di mana relevannya ayat ini dengan kita? Di mana relevannya ayat dengan kita? Di ujung. Ayat ke 56. Faja'alnahum. Aku nak jadikan mereka ni, kata Allah, untuk kamu, hai Muhammad.
Yang telah dulu buat macam-macam kih ni. Aku jadikan mereka yang dahulu buat kih macam-macam ni sebagai teladan pada kamu. Jangan buat perangai macam ni. Nanti aku tenggelam. Dan tuan sekalian, pemerintah zaman mana pun, inilah rupanya kan. Inilah rupanya. Kata Syekh Jabir dalam tafsir dia, sungai dalam masyarakat Mesir ini mempunyai pengaruh yang besar. Dia lambang pembangunan, lambang kesuburan. Jadi seolah-olah Firaun berkata apa dia? Yang bawa pembangunan ni kami. Kami yang bangunkan Mesir. Kami yang bagi macam-macam. Kerajaan aku bagi macam-macam kat korang. Tak baik lagi ke macam-macam bagi berim, krim, krum. Apa lagi orang nak? Macam-macam ada. Jangan cuba-cuba tukar pemerintahan ni, kata Firaun. Kan dia risau. Jangan perjudikan nasib tuan-tuan. Itu kata Firaun model pula kan. Aku lebih baik. Mereka tak boleh beri apa-apa. Aku lebih baik. Rupanya suara Firaun ni sama sampai kiamat. Suara sistem ni sama sampai kiamat. Kata Syekh Jabir, ukuran kehebatan, ukuran untuk ditaati apa dia? Banyaknya harta yang dibagi. Banyaknya projek yang dibuat. Ukuran kehebatan, ramai pengikut. Besar pengiringnya. Itu ukuran kehebatan. Dan dengan semuanya ni, paksa manusia supaya mengikut mereka. Dan teknik yang dipakai, fastakhaffa. Strategi yang dipakai apa dia? Menakut-nakutkan. Jangan ubah-ubah, nanti menyesal. Nampak gayanya strategi ni, kata Allah berkesan juga. Maknanya apa? Lepas Firaun menakut-nakutkan mereka, mengancam mereka dengan macam-macam, kebimbangan. Nanti hilang itu, hilang ini, tak dapat tu, tak dapat ni. Lalu kata Allah, fa'ata'u. Dalam bahasa moden kita sekarang macam mana? Fa'ata'u ni. Jadi takutkan dengan macam-macam hujah, macam-macam maklumat, disalurkan supaya manusia rasa takut, bimbang. Lalu kata Allah, sokong lagi. Dalam bahasa tepatnya apa? Undi lagi. Gitu kan. Kita macam tak menyedari bahawa ini peringatan Allah. Berapa ramai yang kononnya mengaku maaf. Tapi maaf ini tak diinginkan apa? Macam Allah sebut dalam Quran. Illa allazina tabu wa aslahu wa bayyanu. Faulaika atubu alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Kalau betul-betul kamu ni nak bertaubat, minta maaf pertama apa? Taubat tu dulu. Bila taubat apa dia? Bila taubat kena cerita kata Allah. Kita hanya kata kesalahan kat lalu kami. Kecil ke besar salah lalu? Apa salah kita sebut satu-satu? Salah menyebabkan kita ni terasa bahawa kita salah. Tak sebut. Kami hanya minta maaf kesalahan lalu kami. Tuan-tuan sekalian, salah lalu apa dia? Kalau Allah pun tak maafkan, macam mana orang nak maafkan? Allah sebut dalam Quran. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. Mereka minta ampun ke Muhammad, tak minta ampun ke Muhammad, kata Allah. Tak ada bezanya. Bahkan kata Allah sendiri, kalau kamu minta ampun bagi pak mereka 70 kali sekalipun, 70 marrah. Allah sendiri mengatakan, fala yaghfirallahu lahum. Allah akan mengampunkan mereka. Sebab apa kata Allah? Sebab mereka telah menyebabkan jalan Allah di simpang perenang. Siapa mereka ni? Tentulah tak lain tak bukan munafik yang pandai bersilat. Macam-macam hujah mereka ketepankan untuk tak melaksanakan kebenaran.
Dan macam-macam usaha mereka lakukan untuk mengekang kebenaran. Bahkan mereka tak rasa malu pun untuk mengatakan bahawa Malaysia memang mengamalkan undang-undang sekular. Main. Tak ada rasa malu pun. Bahkan macam tak berusaha je kan cakap tu. Bila dijawab di parlimen mengatakan bahawa, ditanya di parlimen kepada menteri yang jaga hal ehwal parlimen, undang-undang, apakah Malaysia negara sekular ke bukan? Jawabnya, Malaysia bukan negara sekular. Sebab tak ada mana-mana bahagian perlembagaan yang mengatakan Malaysia negara sekular. Walaupun bagaimanapun Malaysia mengamalkan undang-undang sekular. Apa bahasa ni? Tuan-tuan boleh faham bahasa ni? Ulanglah aku tak faham. Malaysia bukan negara sekular. Tapi diputuskan Malaysia mengamalkan undang-undang sekular. Sebagaimana termaktub dalam perkara 162. Pula ada hadir pula. Mula-mula tak ada. Lepas tu ada. Mengamalkan undang-undang sekular ni mana apa? Bila kita amal yang sekular, Islam ada. Sebab tu kata di Mahmud Zuhri, Islam yang perlembagaan tu Islam sekular. Islam dalam kerangka sekular. Lepas tu bila ada seorang cendekiawan baru ni mengatakan bahawa kita berbangga sebab mereka nak pertahankan Islam sebagaimana yang ada dalam perlembagaan. Tuan-tuan sekalian, kalau yang kata ni orang biasa saya tak heran. Tapi bila yang kata ni seorang cendekiawan memiliki PhD tak faham Islam perlembagaan dengan Islam Quran. Islam perlembagaan ni yang masukkan siapa? Yang masukkan Yahudi laknatullah. Yang masukkannya Lord Reed. Itu pun sudah berbincang. Masuk ke tak masuk? Masuk tak masuk? Roh masuk tu pun terpaksa. Lepas tu diberikan peringatan. Islam yang kami masukkan ni tak mengubah Malaysia sebagai sebuah negara sekular. Itu kata yang masuk ke Islam dalam perlembagaan. Tiba-tiba kata cendekiawan Islam, kita akan tegakkan Islam, pertahankan Islam sebagaimana termaktub dalam perlembagaan. Islam ni kaya Allah hendak agak. Lepas tu masih lagi merasakan bahawa kita Muslim. Sebab itulah Syekh Syatib ingat kita bahawa perkara ini bukanlah perkara yang kecil. Bahkan dia bersifat fundamental. Dia benda besar. Dia akan menjerumuskan manusia ke lembah kekufuran. Allah ingatkan kita tentang perkara ini. Sebab itulah sahabat sekalian, bila Allah mengingat kita dalam nasihat kepimpinan, Allah kata, kami jadikan kisah pemerintah yang hebat ini supaya kamu mengambil teladan daripadanya. Teladan apa? Pertama, bila kamu mendengar ucapan orang ni, kamu sukat dengan iman kamu. Apa yang dilontarkan tu sesuai tak dengan apa yang aku imani. Jangan sampai orang lontar telan. Lontar telan. Tolong tahan sikit kan. Tengok tu bola apa. Kalau namanya bola. Nak tengok bola takraw ke, bola tenis ke, bola sepak ke. Jangan sepak dulu. Kalau yang datang tu bola tenis tak boleh sepak, dia kena pukul. Kalau datang tu bola tenis, dia kena pukul, tak boleh sepak. Jadi maknanya tak usahlah kita telan bulat-bulat. Sebagai seorang beriman, kita kena tengok dulu apa benda cakap ni. Yang kedua, standard yang dipakai. Piawai yang dipakai. Piawai kita, piawai apa? Piawai yang dicakap ni, piawai apa? Adakah kita memakai piawai kebendaan? Kita nak benda dulu. Dalam Islam Allah menyebut kan? Allah menyebut bahawa untuk mendapat anugerah Allah ni Allah kata apa? Beramal dulu. Lepas itu bila kita minta kebahagiaan Allah sebut. Bahagia ni bukan datang dapat bahagia dulu. Allah sebut di awalnya bukan bahagia itu terus.
Tapi Allah kata amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Mereka beriman, beramal soleh, maka tuba, barulah mereka akan diberikan kebahagiaan itu. Tapi kita pula nak kekayaan segera, harta segera. Lalu kita menantikan pemberian harta sebelum kita lebih awal mentaati Allah SWT. Akhirnya harta itu merosakkan diri. Sebab itu Allah sebut, kalau ini rupa pemerintahan, dia kata Allah, kamu akan ditenggelam, kata Allah. Cuma Fir'aun dan pengikutnya tenggelam dalam laut. Kita tak tahu tenggelam dalam apa. Yang sah hari ini tenggelam dalam hutang. Itu satu kan. Baru ni saya mesyuarat dengan satu jawatan kata dia orang EPU. You all tahu tak? Mana tahu tak cakap. Silat-silat hari bulan, pencen you all pun akan dipotong separuh. Kalau you pencen mas. Negara tak ada duit dah. Katanya sekarang ni kita punya nisbah hutang ke KDNK 53%. Lagi 2% nak sampai ke sempadan bankrupt. Tapi kalau campur dengan hutang-hutang the unseen debt, dah lebih daripada itu. Kata EPU. Kata Ibnu Jala pula. Tahu Ibnu Jala? Ibnu Jala pula kata, we are moving forward. Hebat pula. Jadi kita pun keliru. Ibnu Jala kata begini. Ibnu EPU kata begini. Siapa betul? Yang jelasnya, tenggelam pertama hutang. Dan kisah tenggelam dalam bajet defisit dah 14-15 tahun. Tenggelam ke tu? Apakah kita rasa ini bukan salah satu daripada hukuman Allah? Bukan setahun, bukan 2 tahun, dah 14-15 tahun. Kita gagal berbelanja menurut pendapatan kita. Tak terasa kan ini merupakan sebahagian daripada amaran Allah. Tapi bagi orang yang melihat ini bukan kacamata iman, lihat semata-mata kacamata ekonomi, kacamata urusan wang ringgit, mereka tak nampak ini merupakan sebahagian daripada amaran-amaran awal Allah. Fa'araqnahum ajma'in. Sebelum aku tenggelamkan semuanya, kata Allah, tolong jangan ikut jejak langkah ini. Jadi sahabat-sahabat sekalian, cuba kita renung dan muhasabah sedikit. Di manakah kita hari ini? Sebab itu kata Syekh Shaltut, kita seolah-olah bila melihat dunia ini sebagai kekal, pemikiran melihat bahawa dunia ini kekal yang tak habis-habis. Cara hidup kita ni seolah-olah begitu. Melihat dunia ni macam soal kekal. Tak ingat mati pun. Itu makna dia. Tak ingat mati. Macam tak mati ni. Sebab apa? Presiden negara itu tak buat pun. Hari Selasa ke Rabu gitu. Saya mesyuarat di Legend Hotel dulu. Sekarang ni Putra. Sunway Putra. Masa itu orang Melayu sedang berhimpun dekat PWTC. Orang Melayu berhimpun. Dia ramai orang Melayu situ. Nak maghrib kami pergilah ke surau nak solat. Ada beberapa orang Melayu solat asar pukul 6.55. Pukul 7 kata bila surau kecil tu, Ustaz dah masuk ke maghrib? Saya kata masuk dah pukul 7. Dia pun azan, mereka belum salam. Ini hebat mereka menjaga Islam, kata dia. Salam asar dia pada waktu maghrib. Lepas tu bercakap pasal kami jaga Islam. Tak akan muntah kata dia buat. Ibadah paling penting. Ibadah paling basic. Yang itu mereka tak jaga. Itu tak apa lagi. Ada pula satu kes. Program mula selepas zuhur. Habis azan maghrib. Itu jamaah apa nama itu? Ada mazhab lain sini. Cuba tu jelas sikit.
Jamak asar dengan maghrib ni mazhab apa? Tiba-tiba orang yang macam ni bercakap pasal Islam. Itu yang kita geli tu. Sampai mereka seolah buat mazhab baru. Boleh jamak asar dengan maghrib. Tengah-tengah tu bercakap, kita akan jaga Islam. Allah, geli-geleman je. Apa semua dah benda ni? Dunia mereka ni seolah-olah kata apa ni sesuatu macam tak habis-habis. Dunia tak habis-habis dunia ni. Sampai Allah ni seolah-olah apa? Sebab Allah kata qul abillah. Nak diolok-oloknya sesi dengan Allah, nak dimain-main je kan. Satu yang akan mengeluarkan mereka daripada Muslim. Satu lagi percaya menyebabkan kita keluar dari Islam pada percaya bahawa kehidupan dunia ni musnah selamanya dan tak ada lagi dah kebangkitan selepas itu. Dalam makna baris pertama, layer pertama, seolah-olahnya selepas mereka mengambil dunia yang tak habis-habis, lepas tu mereka mati, tak ada bangkit-bangkit, tak ada bangkit-bangkit, tak ada. Ba'as tak ada. Seolah-olah gitu kan. Preparation dekat arah kebangkitan tu memang tak dititik beratkan. Seolah-olahnya macam tak ada je neraka tu kan. Lepas tu kata dia Hatim Azham, barang siapa mendakwa 4 perkara tetapi tidak mengerjakan 4 perkara ataupun tak diiringi dengan 4 perkara, ni pembohong belaka. Man da'a arba'atan bila arba'atin fada'awahu kazibah. Barang siapa mendakwa 4 perkara tapi tak diiringi dengan 4 sikap, 4 perangai tingkah laku, maka mereka ini pendusta. Pertama kata beliau, wa man da'a hubbullah, mendakwa mereka cinta pada Allah. Namun kata beliau, walam yantahi an maharimillahi ta'ala, mereka tak menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Tuan-tuan, syirik ni haram. Syirik ni haram. Tapi disebut tanpa ada rasa haram pun. Hukum Allah, hukum sekular, bergerak serentak dalam hidup seorang Muslim. Tak rasa bersalah pun. Sedangkan dia haram. Jadi mana subhanallahnya? Mana alhamdulillahnya? Mana Allahu Akbar? Yang merupakan statement-statement, lafaz-lafaz cinta kepada Allah. Yang kedua, man da'a hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karihal fuqara wal masakin. Mendakwa cintakan Nabi, harapkan syafaat Nabi. Tiba-tiba kata beliau, mereka tak menjaga urusan fuqara masakin. Kadang-kadang kesian tengok orang miskin ni kan. Pusat-pusat jaga anak-anak ni. Menadah tabung lah. Sedangkan katanya kaya kita ni. Duit zakat je beratus juta. Macam mana boleh ada golongan macam ni yang begini? Yang anak 3 duduk bawah jambatan. Kalau surat khabar tak korek, pakai tak tahu lah kan. Kita tak risau dengan urusan orang miskin ni. Tak jaga kebajikan mereka. Baru ni salah seorang ibu tunggal, anak 6. Minta tolong Ustaz, saya ni betul-betul kesempitan. Anak dapat tawaran pergi Institut Pengurusan Baitul Mal. Tambang nak hantar pun tak ada. Minta kat demo ni banyak syarat. Akhir saya impunkan sahabat, minta sikit orang. Alhamdulillah kita ada sahabat yang faham kan. Minta sikit orang. Buat minta jangan main. Dapat alhamdulillah 500. Kak, ini yang kami mampu buat sementara ni.
Tak ada orang jaga. Hai orang miskin macam kita nak beritahu. Sepatutnya sewajarnya pejabat zakat ada kat sini lah. Sepatutnya pejabat zakat ada kat masjid, dekat surau. Sebab yang miskin ni dalam karya. Sepatutnya pejabat zakat, kaunter zakat ni ada kat sini. Ni buat dekat mana? Nun. Apa dia? UTC. UTC ni apa? Pudu Central. Dia nak pergi, tak erti kan. Sepatutnya urusan orang miskin, fakir ni berada mana? Di karya dia. Hari tu sama, ya Allah Akbar, mujur dia tak dibuat kan. Saya kalau tak dapat ke ni, dia kata seorang-seorang pegawai zakat cerita kat saya. Kalau tak dapat ke, setiap kau lambat, dia kata dia terpaksa dah menjual maruah. Sekali jangan, yang itu. Saya hunggar lagi sahabat-sahabat kan. Saya beri kat zakat tu bagi kat akak ni, jangan sampai buat kerja bukan-bukan. Kamu tak jaga orang miskin ni. Ceritanya je kan. Saya masih ingat seorang MP ahli parlimen. Bila surat khabar dedah ada orang miskin di parlimen dia marah surat khabar. Marah dia. Ngapa kamu cerita abang ni? Main tu. Dah kamu cari tak jumpa, kami cari jumpa macam mana? Marah dia. Merosakkan imej. Oh, imej dia nak jaga. Kamu ni kata di hatim pembohong. Yang ketiga, wa man da'a hubul jannah. Katanya berdakwa beria-ria nak syurga, nak minta hari-hari nak syurga, nak syurga. Tiba-tiba kata di hatim lam yatasaddaq. Kamu tak mau bersedekah, berinfak. Bila bab ni berkira benar manusia kan? Berkira benar manusia ni. Sedangkan antara cara untuk ke syurga tu ialah macam sebelah Quran kan. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim. Allah guna istilah jihad. Jihad harta benda. Terlebih dahulu. Jihad jiwa ni yang kedua. Jihad yang pertama amwal. Maknanya kalau kita mampu bagi sekadar yang kita ada. Bukan maknanya minta suruh harta kita tak. Tapi kadang-kadang berkira. Dan akhir sekali kata di hatim. Manidda'a khawfan nar. Mendakwa takut ke neraka. Lam yantahi 'anil zunub. Mereka tak menjauhi dosa. Tak menjauhi agenda dosa. Tak menjauhi perlakuan dosa. Hari ini itu dah jadi pun. Itu yang berlaku hari ini kan. Dan kita bahkan buat dosa tahap mega. Dosa syirik, dosa sihir, dosa riba. Makan harta anak yatim, lari daripada badan perjuangan, tak nak berjuang untuk Islam. Ini dosa besar. Mega punya dosa. Dalam sebenarnya dosa-dosa besar Nabi sebut salah satunya apa? Dosa mega ada. Lari daripada perjuangan Islam. Tandak bersama-sama Islam. Ini dosa besar. Bukan dosa kecil. Kita nampak orang yang berjuang untuk Islam. Berusaha sekuat mungkin. Dia tengok je. Diajak nantilah. Kamu nak syurga. Tapi kamu tak meninggalkan dosa-dosa ini. Seolah-olahnya kamu tak dibangkitkan besok. Dan antara batas misah Islam kufur apa lagi? Percaya seolah percaya tidak ada perhitungan dosa pahala selepas ni. Sampai tak dibangkitkan, lepas tu dosa pahala ni tak ada. Ini setengah-setengah, terutamanya golongan etis kan. Terutamanya mereka berfahaman etis. Pahala apa, dosa apa. Tapi bab kata Allah Al-Quran kan, hati mereka mengakuinya.
Hati itu mengakui, cuma di luar tak mengaku. Tapi hati, sebab itu orang macam ni dia tak akan menikmati ketenteraman jiwa. Walaupun zahir nampak okey. Seterusnya, atau tidak percaya bahawa pokok-pokok syariat Allah. Atau tidak percaya bahawa pokok-pokok syariat Allah tentang segala sesuatu yang diharamkan dan diwajibkan adalah agama Allah yang wajib diikuti. Maka dia mengharamkan apa yang haram dan mewajibkan apa yang wajib. Bahawa syariat ini merupakan sesuatu yang wajib diikuti. Tuan-tuan sekalian, ketika bercakap pasal kepimpinan Islam. Ketika bercakap pasal kepimpinan Islam, sebuah risalah dikeluarkan oleh Jakim menyebutkan bahawa di antara ciri terpenting kepimpinan Islam pada dia, yang pertama, wajib berpegang kepada petunjuk Allah. Nasnya, kata dia penulis risalah ini, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Inilah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk kepada yang bertakwa. Hukumnya tak diragui, perintahnya tak berhak diragui dan seterusnya. Dan dia merupakan petunjuk. Kata pengarang risalah ini, maka pemimpin Islam wajib merumuskan dasarnya, polisinya, programnya berdasarkan petunjuk ini, sebab dia fitrah manusia. Bila buat berdasarkan Quran ni, kita buat berdasarkan tuntutan manusia, fitrah manusia. Kalau tidak demikian, kata dia, maka kita akan butuh pengikut setan. Kalau bukan hidayah ni yang dijadikan panduan, maka selepas hidayah itu dalalah. Dalalah itu ialah syaitan. Yang kedua, wajib. Istilah dia wajib ni. Wajib menjadikan Nabi sebagai contoh dalam kepimpinan. Wajib. Sebab itu antara tugas pemimpin apa dia? Menjadi khatib. Antara tugas pemimpin jadi khatib. Sebab Nabi ni seorang khatib. Kalau tidak, macam mana nak menyampaikan berita-berita baik dan buruk dalam masyarakat? Sebab mereka terdedah dengan banyak maklumat dan boleh tahu. Sebab itu antara tugas khatib apa? Pusing karya. Lepas jemaat, start Sabtu dia pusing karya balik kan. Hari Sabtu ni minum kat teh tarik sana. Petang nanti pergi pula minum kat sana. Pusing. Dengar sembang orang Kedah macam mana. Tiba-tiba dengar orang sembang. Kita kena sokong terus nampaknya. Itu kena tegur tu. Hari tu saya dengar. Itu khatib boleh sebut atas mimbar. Masih ada lagi orang nak meneruskan sokongan kepada kebangsaan ini. Nasionalisme ini. Yang jelas bercanggah dengan Islam. Kena beritahu. Tapi kita kadang-kadang khatib tu kan dia cuba nak apa? Disuruh sarah. Pengalaman manis saya ke sebuah negeri. Dia minta dia khatib. Di Hulu lah. Tiap khutbah. Tajuk Edis. Edis tajuknya kan. Kuk ia marah ke nyamuk. Jangan siapa nyamuk naik mimbar. Cukuplah dia sebagai ilustrasi kepada poin khutbah. Bukan tajuk khutbah. Edis penggelak tu kan. Hebat kita naik mimbar hari ni. Sebab tu khutbah ni kisah karya. Pemimpin dekat ini wajib menyatakan mungkar yang dilihatnya untuk ditegur, dan wajib pula menyatakan atau memberi dorongan, sokongan, motivasi kepada benda baik yang dilihat. Khatib boleh sebut atas mimbar. Hari Sabtu lepas, dia boleh sebut je tu. Tahniah kepada sekian-sekian kerana telah melakukan hal-hal begini. Kena motivate umat. Tapi orang lain tak tahu. Sayang benda-benda ni tak lagi diamalkan. Jadi yang wajib dikatakan wajib. Bila ada yang wajib tak wajib,
Luluh Islam. Rumusan pertama. Barang siapa yang tidak mempercayai salah satu daripada perkara di atas. Barang siapa yang tidak mempercayai salah satu daripada perkara di atas. Atau salah satu daripada kriterianya. Maka dia bukanlah Muslim. Dan tidak akan berlaku padanya hukum Islam. Dalam segala sesuatu yang terjadi di antara mereka satu sama lain. Kalau itu rupa orangnya, kata Dik Syekh Syaitan, maka tidak mempercayai salah satu aspek ataupun salah satu daripada kriteria yang telah ditegaskan oleh Allah dan Rasulnya itu, maka dia bukanlah seorang Muslim dan tidak akan berlaku padanya hukum-hukum kaum muslimin mengenai segala sesuatu yang terjadi di antara mereka. Lucut keislaman. Muslimin, sahabat-sahabat sekalian, kadang-kadang kita tak sedar. Kalau kita tengah berjalan, orang lucutkan kain kita, marah tak? Tak marah juga. Pondan zakal kita ni kan. Kalau orang lucutkan kain, kita marah. Lucut Islam tu macam mana? Dasarnya program seolah-olah nak melucutkan keislaman. Apakah kita rasa kita boleh betul ansur? Boleh maaf juga. Sedangkan kata-kata mereka bukan kata-kata izah. Sebagai contoh, Pak Mentua tuan-tuan pernah menegaskan dalam beberapa perkataan akhbar yang seperti kita akan memastikan Islam dalam perlembagaan itu dipertahankan. Dia masih kata gitu. Maknanya apa? Makna Islam kita nak Islam yang menurut acuan British. Nak maaf lagi. Nak ditelanjangkan kita ni. Nak dilucutkan Islam kita. Masih nak dimaafkan juga. Beri pula mereka bertaubat dengan sebenar-benar taubat. Rehatkan mereka untuk bertaubat. Moga-moga dengan cara itu mereka akan balik kepada hidayah Allah. Kadang-kadang kalau tak begitu, kita ni tak balik pada hidayah. Kita kadang-kadang kasih dengan cara yang salah. Sayang dengan cara yang salah. Sedangkan Nabi dah sebut pada kita, sesiapa yang tergamak untuk menderhakai kepimpinan yang bawa obor Islam, maka tak adalah tempat lain yang paling sesuai untuknya kecuali dia akan menuju neraka Allah direct. Itu kata hadis yang diriwayatkan oleh Imam As-Suyuti dalam Dur Al-Mansur. Maknanya, sebagai seorang Islam yang masih waras, kita tahu, sepatutnya tahu, bahkan sewajibnya tahu, kita nak bersama dengan siapa. Jadi untuk itu, sebagai seorang Islam yang berpegang kepada Quran Sunnah, yang yakin bahawa apa yang kita buat ni ada balasannya, sama ada syurga atau neraka Allah, sudah sepatutnya lah kita mengambil sikap yang bersesuaian dan bertindak bersesuaian dengan petunjuk Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi pun imam kita baca ayat subuh tadi apa ni? Surah Al-Maidah tu kan? Allah perintah Nabi sampaikan Islam ni semua. Orang suka ke tak suka cerita lain. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaik min rabbik. Sampaikan semua yang aku cerita pada kamu kepada manusia. Kita tak boleh pilih-pilih. Yang salah cakap salah, yang betul-betul. Cuma buat betul dalam kesalahan, betul ke? Kita buat benda betul tapi dalam benda yang salah, betul. Ini betul juga. Bawa hasil rompakan balik. Berah, ikan bocat,
Apa ikan pucat? Caruan. Isteri tanya, banyak ni dapat mana? Alhamdulillah yang tadi merompak. Hebat dapat tadi kan? Agaknya isteri nak terima. Atas dasar, walaupun hasil rompak, tapi dia suami berkhidmat untuk rumah tangga. Nak makan juga. Walaupun dia merompak, tapi tujuannya baik. Boleh buat macam tu. Untuk menyara keluarga, boleh. Kita rompak hak orang. Lepas tu kita cuba nak tunjuk, kita buat baik. Bahkan ada kes yang cukup terang. Menunjukkan bahawa mereka belum bertaubat. Sebab itu maaf tak boleh terima. Kes royalty di Kelantan masih tak selesai. Sedangkan itu hak. Ambil hak orang, hukumnya haram. Dan hak itu termaktub dalam perjanjian, kontrak yang sah. Mengambil hak orang, hukumnya haram. Jadi bagi mereka, tak haram. Ding dong, ding dong, ding dong gitu kan. Tuan sekalian tolong. Tolong fikirkan dengan masak-masak. Kemana kita selepas ini? Hari itu orang tanya saya. Susah Ustaz. Bila kita saling berbalas sama kita, doa pun benda buruk-buruk. Oh, ingat juga demo ya. Habis Nabi doa buruk tu apa pasal? Kan doa nazilah tu doa Nabi. Nabi berdoa untuk musuh-musuhnya apa Nabi kata? Nabi kata, ya Allah, kau hantarlah anjing-anjing. Anjing-anjing Nabi kata kan. Itu yang baca dalam Quran nazilah. Engkau hantarlah anjing-anjing untuk memamah mereka. Itu macam mana ni? Doanya macam mana? Nabi suruh Allah hantar anjing dia. Anjing Allah. Untuk meratah musuh-musuh Nabi SAW. Siapa mereka? Yang menentang Islam. Cuma lebih hebat orang yang menentang Islam tu, namanya, kundurnya Islam. Yang bawa kita tenggelam nak arus sekularisme ni, orang Islam. Dan kalau kita rasa kita boleh doa-doa je dah kan. Berdoa ni Allah suruh. Bahkan Nabi kata apa? Ad-du'a huwal ibadah. Doa ni ibadah. Dah kalau sebut dalam Quran pun, antara orang yang wajib kita perangi siapa? Allah suruh perang. Qatilu, Allah kata. Perangilah. Allah suruh perang tu. Orang nak kira ni pun berat juga ni kan. Tapi dah Allah kata macam mana? Perangilah. Qatilul ladhina la yu'minuna billah wal yawmil akhir. Wa la yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluh. Wa la yadinuna dinal haq. Surah Taubah lagi. Perangilah. Basmilah. Tentanglah kalau orang-orang yang tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan akhirat. Tak beriman dengan Quran Allah, tak beriman dengan hukum Allah, tak beriman, tak percaya. Macam-macam lah hujah tak percaya tu kan. Allah kata perangi mereka, lawan mereka. Yang kedua, lawanlah orang yang tak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan. Lawan. Allah kata lagi, siapa nak lawan? Wala yadinuna dinal haq. Mereka beragama, tapi bukan agama yang benar. Islam mereka berbeza dengan Islam Allah. Islam mereka berbeza dengan Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata lawan. Lepas tu kita letak kat mana? Ayat ni campak mana? Kan kadang heran kan, di kalangan mereka bukan tak tahu. Dia macam kisah seorang ulama Yahudi jumpa Nabi kan. Dia tutup satu ayat. Nabi kata dia buka tangan tu. Dia buka tangan, itulah benda je Nabi kata. Yang kamu tutup selama hari. Tuan sekalian,
Sebab itu nak ukur mudah itu je. Letak Quran, letak amalan kita. Sama tak? Quran belah kanan, amalan kita belah kiri. Sama tak apa Quran kata kita kata? Sama alhamdulillah. Tak sama ejah je betul kan? Supaya sama itu aja. Masalah kita tak nak dibetulkan. Dulu, kini dan selamanya. Tak dibetul-betulkan. Macam mana kita sampai kepada pribadi Muslim yang diharapkan akan menyelamatkan kita besok. Jadi jangan sampai bab kata pengarang. Kalau itulah cara mereka menolak sama ada satu ataupun beberapa ciri yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya terhadap hukum Allah, perintah Allah dan sebagainya. Kalau ada satu saja kata beliau yang kita nafikan, yang kita tak terima, maka kita bukanlah Muslim di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hakikat yang tak dapat kita nafikan. Cuma yang perlu apa dia? Muhasabah, renungkan balik. Kita nak jadi apa selepas ini? Saya tak berhasad nak manjangkan. Apapun kita mohonlah pada Allah supaya umat yang ada Islam ini di hatinya tidak terus ditipu oleh manusia-manusia yang bergelar penipu ni kata Allah. Tidak terus dipermainkan, dikelirukan oleh fakta-fakta yang bercanggah dengan Quran. Moga-moga lepas ni kita balik, kita semak balik Quran, semak balik sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Dan mengukur sesiapa pun di dunia ini, tak kira lah siapa. Dengan apa yang Quran kata, Nabi kata. Kalau sama kita ikut, kalau berlainan tinggalkan mereka. Cari orang yang tindakannya sama dengan apa yang Quran suruh. Dan kalau kita rasa was-was, bertanyalah pada yang tahu. Jangan bertanya kat tepi jalan. Bertambah sesat. Sekadar itu, wallahu a'lam. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama kita amalkan dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa 'amilus solihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wallahu a'lam.